Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pelajar. Okay, hari ini ibu akan bincangkan jawapan modul Diktat 4 JKT. Okay, jadi jangan lupa semoga bermanfaat kepada semua pelajar yang mengambil subjek JKT. Okay. Okay. Hari ini, okay. Okay. Okay, kita boleh tengok pada jawapan bahagian A. Okay, bahagian A. Okay, bahagian A. Kita tengok dulu bahagian A. Okay, soalan yang pertama. Katakan satu medium untuk berkomunikasi pada zaman dahulu. Okay, jawapan dia adalah lukisan. Dan soalan yang kedua, nyatakan satu perisian komputer yang digunakan untuk menghasilkan lukisan teknikal. Okay, jawab satu sahaja. Okay, walaupun perisian yang banyak. Okay. Okay, jawapannya adalah AutoCAD. Okay, AutoCAD. Okay, AutoCAD. Dan soalan yang ketiga, nyatakan dua kelebihan penggunaan perisian yang telah anda nyatakan pada soalan 2. Okey. Nanti kita tengok dekat sini, kelebihan untuk pelajar boleh isikan kelebihan perisian melukis menggunakan perisian AutoCAD ni. Okey. Yang pertama, menjimatkan masa. Okey, menjimatkan masa ni maksudnya pelajar tidak perlu lagi menggunakan kertas, pensel dan melukis menggunakan AutoCAD ni, dia cepat. Okey, bagi pelajar yang biasa dengan subjek ini, okey, dia memang boleh menjimatkan masa. Okey, sebab dia mencepatkan cara kita melukis. Okey, jawapan yang kedua, boleh disimpan dalam bentuk soft copy. Okey, supaya tidak hilang lah. Selalunya kalau kita lukis dekat kertas, kadang-kadang kita boleh hilang jawapan dia. Okey, seterusnya, namakan dua institusi kepiawaian di peringkat tempatan dan 3 di peringkat antarabangsa. Okey, peringkat tempatan yang pertama, Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia, iaitu SIRIM. Okey. Kemudian Jabatan Standard Malaysia, JSN, dan banyak lagi. Cuma 2 jawapan saja. Jangan. Okey, kalau dalam peksa pun, kalau diminta untuk jawab 2 ataupun 3, kita berikan 2. Okey. Kemudian yang di peringkat antarabangsa. Okey, terima kasih Aida. Okey, peringkat antarabangsa Institut Piawaian Kebangsaan Amerika. Okey, ini peringkat antarabangsa. Dan yang kedua, Kepiawaian British, BF. Okey, ini standard satu dunia pakai. Okey, yang ketiga, Pertubuhan Kepiawaian Antarabangsa, ISO. Okey, ISO. Seterusnya kita tengok soalan yang seterusnya. Okey. Kita ada lagi Kepiawaian Antara Australia. Okey. Institut Kepiawaian Jerman, DIN. Okey. Dan Kepiawaian Kanada. Okey, pilih. Dia ada banyak dekat sini, jadi pilih 3 sahaja. Okey. Kepiawaian Perindustrian Jepun. Okay, banyak ni. ANSI, kalau kata dalam bahasa singkat, okay, kamu boleh ingat pelajar. ANSI, BS, ISO, AS, DIN,
CSGs. Okey. Kalau kata di peringkat tempatan, SIRI, Jabatan Standard Malaysia. Okey. So, pandai-pandailah kalau kata pelajar nak ingat, bolehlah buat tajuk lagu ke, okey, buat lirik lagu ke, okey, terpulang. Okey, seterusnya, Rajah 1 menunjukkan sistem unjuran dalam lukisan teknikal. Nyatakan sistem unjuran berlabel. Okey, yang ni semua rasanya semua pelajar ingat. Okey, sebab sistem unjuran kita ada 2 sahaja. Okey, yang pertama adalah yang pertama unjuran berpusat, iaitu di sini. Okey. Di sini perspektif linear, perspektif udara. Okey. Seterusnya unjuran selari, oblik dan unjuran ortografik. Okey, ini di sini. Okey, soalan nombor 6. Rajah 2 menunjukkan lukisan isometri dan lukisan perspektif. Penghasilan kedua-dua lukisan ini menggunakan sistem unjuran yang berbeza. Okey, daripada soalan tadi kita boleh tengok. Okey, kalau kita ingat balik jawapan soalan nombor 5 tadi, kita ada 2 jenis unjuran, itu selari dengan berpusat. Jadi yang mana satu? Cuba ingat balik, pelajar ingat balik. Okey, ini merupakan unjuran berpusat dan yang ni adalah unjuran yang selari. Okay, jadi jawapannya senanglah, dekat sini. Okey, unjuran selari. Dan jawapan yang dekat sini, unjuran berpusat. Okay. Berharap pelajar boleh ingat. Okay. Cuba kita recall balik yang tadi. Sistem unjuran berpusat ada 2. Okey. Kita kembali balik. Okey, kita tengok kembali jawapan tadi. Okey, perspektif linear dan perspektif udara. Jadi di bawah perspektif linear tadi kita ada yang ni. Okey, perspektif banyak 1 titik, 2 titik, 3 titik. Okey. Okey, yang ni jawapan yang tadi. Kemudian kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Apakah yang dimaksudkan dengan grafik komunikasi teknikal? Apa dia pelajar? Cuba ingat balik grafik komunikasi teknikal. Okay. Grafik dan komunikasi teknikal adalah media perhubungan dalam bentuk grafik yang mengandungi maklumat lengkap bagi menyampaikan maklumat yang lebih berkesan. Okay, sebab kita kena ingat lukisan ni adalah, kalau dalam kejuruteraan, lukisan ni merupakan bahasa komunikasi bagi di antara jurutera dengan jurutera, arkitek dengan jurutera, pelanggan dengan arkitek. Okey. Sebab lukisan ni boleh memberi maklumat yang detail. Okey. Kemudian kita tengok soalan nombor 8. Nyatakan 4 bidang kejayaan mak yang memerlukan pengetahuan dalam grafik komunikasi teknikal. Okey. Kita ada jurutera, arkitek, pelukis pelan, reka bentuk. Okey, soalan yang ke-9. Jadual 2 menentukan tugas dan pekerjaan bagi kerjaya dalam grafik komunikasi teknikal. Lengkapkan jadual itu dengan menulis pekerjaan yang betul dalam ruang jawapan. Okey, menyediakan idea dan konsep awal reka bentuk dan menyemak dan mengesahkan lukisan teknikal. Okey, ini adalah tugas jurutera. Inilah kerja jurutera. Merangkai idea pembinaan bangunan, memahami dan mengesahkan pelan arkitek. Okey. Menyediakan lukisan teknikal yang terperinci berdasarkan konsep awal reka bentuk, itu adalah pelukis pelan. Mereka bentuk dalam bentuk model berdasarkan lukisan terperinci adalah mereka bentuk. Okey. Soalan seterusnya. Okey, kita tengok. Okey, ini adalah alat bagi
alatan teknikal dan kegunaan dia. Okey, kalau kita tengok dia kasi nama dia apa? Okey, nama dia adalah papan lukisan. Okey, papan lukisan ni banyak kayu, plastik. Okey. Dan yang famous sekarang ni pelajar guna adalah yang plastik yang berwarna putih. Okey, tempat alas untuk melukis. Okey, tak ada. Kau ada jawapan lain? Tapi ingat, alat ni kalau kita nak jaga lama, jangan pelajar jangan saja ni lah selingan. Okey, pelajar jangan buat tempat lapik untuk potong kertas. Okey, seterusnya ini adalah sikuti. Okey, untuk membina garisan ufuk ya. Ufuk. Okey, ufuk sahaja. Okey, ini adalah apa? Okey, ini adalah nama dia sesiku set. Okey. Menghasilkan garisan tegak, condong dan selari. Okey. Dan ini merupakan jangka lukis atau kalau kata pelajar panggil kompas, tapi eloknya jawab jangka lukis. Okey, kegunaan dia adalah untuk membina bulatan, lengkuk dan memindahkan jarak. Okey. Yang seterusnya ini adalah lengkung Perancis. Okey, melukis garisan. Kegunaan dia adalah untuk melukis garisan lengkung. Okey. Dan soalan nombor 2. Jadual 1 adalah pernyataan grade pensel. Lengkapkan jadual dengan menulis grade pensel yang betul dalam ruang jawapan. Okey. Okey. Kita tengok menghasilkan garisan bertona cerah untuk garisan binaan, garisan panduan, penghurufan dan garisan yang memerlukan ketepatan. Itu grade keras. Kalau kata kita kalau grade keras ni kita ada H, 2H, 3H. Okay, kemudian menghasilkan garisan sederhana bertona cerah untuk menghasilkan lakaran, penghurufan, anak panah, garisan objek dan garisan tengah. Grade pensel sederhana. Okey, seterusnya menghasilkan garisan yang tebal adalah grade yang lembut. Okey. Soalan 3, lengkapkan jadual dengan melukis peralatan yang sesuai. Okey. Melukis lengkung, kita gunakan lengkung Perancis ataupun kalau boleh tambah lagi fleksibel, lengkung fleksibel. Okey. Kemudian untuk melukis bulatan, kita ada jangka lukis, melukis garisan selari, sesiku set. Okey. Okey. Jadual 1 menunjukkan saiz kertas lukisan. Nyatakan jadual dengan menulis saiz kertas lukisan yang betul dalam ruang jawapan. Okey, 148 mm kali 210. Ini adalah kertas A5. Okey, A5 ni kemudian yang ni semua boleh ingat 297 mm kali 210 ini adalah A4. 297 kali 420 ini adalah A3. 594 okey, ini adalah A2 dan 594 kali 841 mm ini adalah A1. 1189 mm kali 841 A0. Okey. Seterusnya, lengkapkan jadual 1 dengan menulis garisan berikut. Okey, garisan binaan. Okey, garisan binaan bentuk dia macam ni. Garisan objek dia bertona
gelap sikit. Okey, yang ni cerah, halus. Garisan terlindung. Okey, macam ni, garisan tengah. Okey, dia ada panjang, lepas tu pendek. Jarak dia lebih kurang sama. Panjang, pendek, panjang, pendek, panjang. Lepas tu pendek, panjang, sampailah seterusnya. Dan ini adalah satah pemotongan. Garisan dimensi, macam ni. Okey, kita ada anak panah, kita ada garisan tambahan. Okey, kemudian ini adalah garisan phantom. Okey, kemudian kita ada garisan unjuran. Okey, garisan unjuran ni sama je lebih kurang dengan garisan binaan. Okey, dia halus dan bertona cerah. Okey. Pelajar 1 menunjukkan satu komponen mesin. Namakan garisan yang berlabel pada komponen mesin tersebut. Okey. A, apa dia? A adalah garisan tengah. Sini, ini adalah garisan tengah. Okey, kalau B, ingat balik. Kalau kita tengok dekat sini, ini adalah garisan satah pemotongan. Okey, untuk C, ini adalah garisan terlindung. Okey, dan ini adalah garisan dimensi. Okey, ni yang ni. Dia ada dimensi ni. Okey, seterusnya. Okey, namakan jenis-jenis garisan berikut. Okey, yang pertama, ini garisan ufuk, semua orang tahu. Okey, garisan ni garisan tegak. Okey, kemudian ini adalah garisan condong. Okey, kemudian kita ada garisan ni, garisan selari dan anak panah. Dan ini adalah garisan senjang. Garisan senjang adalah garisan yang bersilang pada sudut 90 darjah. Okey. Dekat tu saja. Okey, pelajar-pelajar. Jadi cikgu harap video ini bermanfaat untuk semua pelajar, dan cikgu terima kasih juga kepada local publication. Okey. Dengan modul yang dihasilkan oleh local publication ni dapat membantu PNP cikgu di sekolah. Okey, senang untuk pelajar-pelajar membuat latihan, dan ini adalah satu apa cikgu kata. Okey, ini adalah satu cara. Okey, bila cara untuk mengulang kaji menggunakan modul, selain daripada cikgu berikan kerja-kerja tambahan kepada pelajar cikgu. Dan musim PKP sekarang ni, pelajar kena sentiasa mengulang kaji. Tujuan cikgu buat video ni adalah untuk memudahkan semua pelajar, umumnya dan khasnya untuk pelajar tingkatan 4 dan 5 sekolah menengah kebangsaan agama Bali. Okay. Sebab musim PKP ni semua kelas online. Jadi cikgu berusaha untuk buat video ini supaya dapat membantu pelajar cikgu, dan video-video ini cikgu akan buat live di Facebook, dan kemudiannya cikgu rekod dan cikgu akan bubuh dalam YouTube dekat channel cikgu. Okey, jadi pelajar nak ulang kaji tengok, bolehlah buka channel cikgu, Cikgu Jari, dan jangan lupa subscribe dan tekan loceng. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Okey, terima kasih kerana menonton ataupun mengikuti video live ini. Okey, cikgu harap bermanfaat untuk semua. Okey, terima kasih. Nanti kita jumpa lagi.